Assalamualaikum sahabat, apa khabar? Harapnya semuanya sihat dan sentiasa bersemangat. Hari ini kita akan mengimbas peristiwa hitam diserang hendap oleh Parti Komunis Indonesia PKI pada tahun dahulu. Merupakan satu detik paling tidak dapat dilupakan oleh pegawai Waran 2 bersara Muhammad Sular yang kini berusia 79 tahun. Peristiwa yang terjadi pada 28 Februari 1965 di Sungai Lebam, Pengerang, Johor itu mengakibatkan beliau cedera parah setelah ditembak di bahagian dada, paha dan tangan serta lebih menyayat hati. 9 rakannya yang berada di lokasi sama sewaktu itu gugur dalam pertempuran. Namun beliau melahirkan rasa syukur kerana dapat bernafas sehingga hari ini. Jadi tanpa membuang masa, tonton video ini sehingga habis. Menurut pegawai Waran 2 bersara Muhammad Sular, beliau tidak pernah menyesal menceburi bidang ketenteraan walaupun nyawa nyaris tergadai apabila 8 peluru menembus anggota badan akibat serangan hendap oleh sekumpulan anggota PKI. Ianya bermula pada 24 Feb 1965 ketika beliau bersama 15 anggota daripada Platun 7 Kompeni C yang diketuai Sarjan Muhammad menaiki helikopter dan diturunkan di satu kawasan persisiran pantai berdekatan Sungai Lebam. Kami mendapat maklumat seramai 34 anggota PKI menyusup masuk melalui Sungai Lebam dan diarahkan untuk mengesan mereka di kawasan berdekatan. Selepas 4 hari melakukan operasi tinjauan di hutan berkenaan, bekalan makanan dan minuman yang dibawa mula berkurangan. Lalu kami diarahkan untuk mendirikan khemah di tepi Sungai Lebam. Ketika itu, 2 anggota sudah diarahkan meninjau sekitar Sungai Lebam bagi memastikan kawasan tersebut selamat daripada ancaman musuh. Sebelum mendirikan khemah dan hasil tinjauan, tidak menemukan sebarang perkara yang mencurigakan, jelas beliau. Pegawai Waran 2 bersara Muhammad Sular menjelaskan sebaik sahaja khemah siap didirikan, tiba-tiba sekumpulan anggota PKI telah melakukan serang hendap tanpa diduga sekitar jam 5.30 petang. Ketiga kejadian tersebut, beliau sedang berada di tepi sungai, lalu terdengar suara jeritan rakan berteriak memanggil namanya. Namun belum sempat mencapai senjata untuk mempertahankan diri, pihak musuh terlebih dahulu telah menembak ke arah beliau secara bertubi-tubi. Dalam serangan itu, sebanyak 8 das tembakan mengenai tubuhnya, yang mana 4 daripadanya mengenai kedua-dua belah tangan dan kedua-dua belah paha, manakala 4 das lagi mengenai perutnya. Akibat kecederaan parah yang dialaminya, beliau telah pengsan tidak sedarkan diri di tepi sungai. Bagai mati hidup semula, yang mana setelah tersedar daripada pengsan, beliau dapati telah ditinggalkan sendirian di lokasi kejadian dengan badan berlumuran darah. Mungkin disebabkan musuh menyangkakan beliau sudah mati. 9 rakan beliau meninggal, 1 luka parah iaitu dirinya sendiri. 6 lagi bertempiaran lari cari bantuan dan beliau tinggal di dalam hutan 2 hari 2 malam selepas insiden itu, serta hanya hidup dengan minum air sungai tanpa sebarang makanan, jelas beliau, yang mengatakan kejadian itu adalah operasi pertama yang disertainya. Mengimbas kembali sewaktu terpaksa bertahan di dalam hutan dalam keadaan cedera parah, beliau berkata, suasana begitu sunyi sehingga tiada kedengaran bunyi serangga mahupun hidupan liar. Ketika itu beliau hanya menahan bisa peluru sehingga kan membuang air pun tidak sedar. Apabila air sungai dah naik balik, iaitu ketika air pasang, beliau kembali ke pokok besar untuk berteduh. Sehinggalah hari ketiga kejadian, barulah bantuan tiba di lokasi bagi mencari mayat tentera yang gugur serta menjalankan operasi menyelamat sekiranya terdapat askar masih hidup susulan insiden tersebut. Tanpa mensia-siakan peluang, dengan sekuat hati saya menjerit, Muhammad Sular, Platun 7 Kompeni C kena tembak, katanya, lalu pengsan selepas menjerit meminta bantuan. Susulan itu, anggota mencari dan menyelamat terbabit memberikan suntikan dan membalut luka sebagai rawatan awal setelah 2 hari tidak mendapat bantuan perubatan. Pada keesokannya, semua anggota diterbangkan dengan menaiki helikopter Royal Army Force untuk dihantar ke Hospital Changi, Singapura. Beliau telah menerima rawatan di hospital selama 6 bulan dan mendapat khabar gembira daripada rakannya yang memaklumkan pasukannya berjaya menembak mati 32 anggota PKI yang melakukan serangan terbabit. Walau bagaimanapun, beliau amat sedih kerana dimaklumkan mayat 9 rakannya yang terkorban ketika serangan itu
ditemui dalam keadaan begitu menyayat hati apabila ada di antara mereka telah dikerat anggota badan dan disembelih dengan kejam oleh anggota PKI. Mengimbas kepribadian anak kelahiran Jasin Melaka ini, beliau mula menjalani latihan di bawah Regimen Askar Melayu Diraja di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson pada 28 Jun 1964. Kemudian beliau dipanggil untuk menjalani latihan rekrut di Regimen Infanteri Singapura bersama 100 anak Melayu yang lain, susulan tercetusnya konfrontasi Malaysia-Indonesia setelah tamat latihan 6 bulan di Pusasda. Menurutnya, beliau telah dikategorikan sebagai orang kurang upaya kerana ketidakupayaan fizikal akibat insiden itu menyebabkan beliau tidak mampu lagi mengangkat sesuatu yang berat. Selepas keluar dari hospital, beliau dipindahkan ke Kementerian Pertahanan dan bertugas di Jabatan Arah Rekod dan Pencin sebagai penjaga fail pribadi, rekod dan pencin selama 12 tahun. Beliau kemudiannya dinaikkan pangkat sebagai pegawai waran 2 di Pusasda dan berada di sana selama 4 tahun sebelum bersara wajib pada tahun 1986 di Kem Sungai Besi. Bapa 4 anak itu berkata, peristiwa hitam itu menguatkan lagi semangat juang beliau untuk mempertahankan kemerdekaan tanah air. Walaupun peristiwa itu sudah lama berakhir, beliau menasihati generasi kini agar menghargai jasa dan pengorbanan pejuang-pejuang terdahulu. Tanpa mereka ini, tidak mungkin kita semua dapat kecapi keamanan dan kemakmuran yang ada sekarang. Setiap titis darah dan gugurnya perwira dahulu haruslah dikenang serta sentiasalah mengimbas kembali sejarah negara agar anak muda sekarang tidak mudah terleka dan kembali dijajah oleh petulang negara demi negara yang tercinta ini. Itu adalah nasihat Pegawai Waran 2 Bersara Muhammad Sulai mengakhiri kisah ini.